Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak pada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menghadiri sesi latihan kereta nasihat di bawah Pejabat Kesihatan Daerah Jerantuk. Baik, sedikit pengenalan, saya adalah Muhammad Faiz Membacuk. Saya adalah pegawai sains pemakanan daripada Klinik Kesihatan Padang Piul. So, bersama dengan saya pada hari ini adalah tuan-tuan dan puan-puan untuk mendengarkan latihan kereta nasihat bagi unit yang pertama iaitu unit A. Baik, so kita akan berbincang tentang makan secara sihat. Jom kita saksikan tentang slide-slide kita, apa yang kita akan lihat pada hari ini. Baik. So, ini adalah objektif, kita ada 6 objektif. Yang pertama, kita akan lihat status makanan, kemudian tengok apa kesan lebih ambil gula, garam, lemak. Kemudian dimudahkan dengan konsep panduan diet Malaysia. Seterusnya, piramid makanan Malaysia yang terbaru. Kita ada piramid makanan yang terbaru iaitu pada tahun 2020 punya piramid makanan. Baik. Dan seterusnya adalah prinsip penyajian hidangan sihat. Yang ini kami sangat tekankan sangat. Terutama untuk caterer yang menghidangkan makanan. Right. Terutama yang hidangkan untuk pejabat kesihatan lah. Dan kemudian apakah peranan pengendali makanan dan juga pencegahan penyakit berkaitan dengan makanan. Baik. So yang berikutnya. So apa background kita? So kita dapat lihat di sini, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh perhatikan, lihat Malaysia champion juara kalau dibandingkan dengan negara-negara lain untuk peringkat Asia Tenggara di belakang kita adalah Thailand dan seterusnya adalah Singapore. Malaysia kita 44.2% untuk dewasa yang mempunyai overweight maksudnya dia punya berlebihan berat badan dia. So kita boleh bayangkan 44.2% ni lebih kurang sekitar dalam berapa ramai ni? 4 lebih kurang dekat separuh daripada orang dewasa dekat Malaysia ni mempunyai masalah berlebihan berat badan dan juga yang ke atas. Berat badan, obesity, type 1, type 2 type 3, morbid obese ni termasuk dalam kategori termasuk dalam berlebihan berat badan juga ke atas ni. Right. So kita lihat kat situ, kita tengok daripada prevalence hypertensi yang dekat dengan anak Malaysia, kalau kita tengok situ makin lama makin meningkat sejak daripada NHMS. NHMS ni adalah singkatan untuk National Health and Mobility Survey. Sepatutnya dibuat untuk tempoh 10 tahun Setiap 10 tahun buat sekali Tapi kalau tengok pada data 2006 tu bila lihat data tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada data sama-sama dan juga 2006 tu ada berlaku lonjakan yang agak meningkat agak ketara. Sebabkan tu kita dah mula buat NHMS ni selang 5 tahun untuk kita lihat macam mana trend untuk rakyat Malaysia ni sendiri So dan kita dapat lihat trend untuk berlebihan berat badan dan juga obesity semakin meningkat Dan juga benda yang sama juga berlaku pada diabetes Kita lihat semakin ramai rakyat Malaysia yang ada masalah diabetes Right. Okay. Cuma berlaku penurunan untuk hipertensi dan juga hyperkolesterolemia. Hyperkolesterolemia ni maksudnya kita punya kolesterol dalam darah kita Hyper tu tinggi, kolesterol tu kolesterol dan juga lemia tu masuk dalam darah kita Okey. Dan kita lihat daripada survey tu juga mendapati amalan pengambilan makanan di Malaysia. Kita dapat lihat hanya 5.1% yang mengambil buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang mencukupi kita melihat pada rumah kita sendiri macam mana Right. Dan seterusnya ni prevalence yang agak tinggi. Rakyat Malaysia dalam 64.1%, dalam 60% rakyat Malaysia ambil sekurang-kurangnya satu hidangan makanan di luar setiap hari So maksudnya memang kerap lah untuk rakyat Malaysia beli makanan dekat luar dan tuan-tuan puan memainkan peranan yang agak penting sebenarnya dekat dalam pendidikan kesihatan sebenarnya dalam masyarakat Malaysia pada hari ini. Right. So dan kemudian 1 daripada 2 orang mengambil lemak yang tinggi 1 daripada 2 orang kalangan dewasa rakyat Malaysia ni mengambil lemak yang tinggi dan kemudian kita perhatikan juga pengambilan sodium yang tinggi untuk kalangan dewasa. 1 daripada 2 orang dewasa mengambil sodium ataupun garam yang tinggi Right. Okay. Dan seterusnya, ini adalah apakah dia implikasi kesan pengambilan gula, lemak, minyak dan garam yang berlebihan kepada kesihatan kita Right. So ini adalah kesan pengambilan yang berlebihan gula, lemak dan juga minyak. Right.
So kombinasi. Baik, ini adalah kesan-kesan pengambilan gula, lemak dan juga minyak yang berlebihan. Okay. Kalau kita lihat di situ, tuan-tuan puan-puan, perhatikan dia ada kombinasi yang gaya hidup yang tidak aktif, kombinasi dengan makanan yang tinggi gula dan juga lemak dan juga ataupun minyak, dia akan menyebabkan membawa kepada masalah berlebihan berat badan ataupun obesiti. Kan. Implikasinya kalau kita lihat pada situ, dia akan jadi yang pertama yang kita kalau boleh kita tak nak sangat benda ni berlaku pada kita. Yang pertama ada diabetes, yang kedua adalah kanser, di mana sel-sel badan ni dia bertambah dengan terlalu banyak dan terlalu cepat dan menyebabkan masalah kanser. Seterusnya diabetes and kanser boleh membawa kepada diabetes ni tadi spesifik diabetes dan juga darah tinggi boleh membawa kepada masalah penyakit jantung. Yang pertama kalau salur darah tersumbat berlaku pada jantung. Yang kedua, apa yang akan buat adalah menyebabkan masalah stroke kalau kata salur darah tersumbat pada otak. Baik. So implikasi pengambilan gula yang berlebihan bila dikombinasi dengan tidak menjaga kesihatan orang, maksudnya tak gosok gigi lah so dia akan bawa kepada masalah gigi karies gigi utamanya lah dan juga apa yang akan berlaku pengambilan garam berlebihan menyebabkan darah tinggi so kita ambil maklum kalau kita dah ada darah tinggi, kita ambil lagi garam berlebihan memang akan menyebabkan tekanan darah tu akan jadi lagi meningkat So implikasi yang lain adalah akan juga menyebabkan masalah pada buah pinggang disebabkan oleh tekanan darah tinggi dan juga masalah gula juga sebenarnya dan seterusnya membawa kepada masalah penyakit jantung. Right. So sedikit walaupun kita bagi tahu tadi berkenaan dengan garam ni harus juga kita maklum So garam masih juga perlu diambil sebab dia memerlukan untuk memastikan keseimbangan elektrolit dekat dalam badan kita sebab elektrolit badan kita akan sebut pasal potasium dan sodium Baik. So pengambilan garam juga ada penting sebenarnya tapi kita ambil dalam kuantiti yang sepatutnya lah right. So disebabkan tu kita pada masa yang sama kita juga cuba mengimplementasi satu nutrien yang agak penting sebenarnya untuk dia tak dimasukkan dalam kita punya makanan kita iaitu namanya sebagai iodine sebab kita lihat garam adalah satu makanan yang memang kita akan ambil dekat dalam makanan kita. So kita fortify, kita perkayakan garam ni dengan satu elemen kita panggil sebagai iodine. So iodine ni tuan-tuan dan puan-puan, apa yang penting dia pentingnya nombor satu adalah pada pembentukan untuk bahagian otak kita untuk brain especially untuk budak-budak right. So dia juga gunakan untuk mengawal atur metabolisme pembesaran, perkembangan tubuh kalau tengok pada slide tu. Lepas tu pembentukan hormon thyroxine T4 dan juga T3 oleh kelenjar thyroid semuanya memerlukan kepada iodine Baik. Dan juga sumbernya adalah datang daripada makanan kerana badan tidak menghasilkan zat iodine secara semula jadi so biasanya datang daripada mana? Biasanya akan datang daripada sumber laut-lautan so dia akan masuk ke apabila kita makan makanan macam ni makan makanan yang kaya dengan iodine tadi akan masuk dekat dalam badan kita So pada masa yang sama apa yang kita boleh buat untuk pastikan iodine masuk ke dalam badan kita selain daripada makanan yang kita ambil iaitu kita cuba fortify maksudnya kita cuba perkayakan juga iodine dekat dalam kita punya garam-garam Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan dekat pasaraya hari ni semua garam yang jual semua ada iodine Okay. Right. So macam mana cara nak guna garam iodine? Seperti biasa masak macam biasa tapi elakkan daripada letak garam ni awal. Letak garam ni waktu bila dah tutup, dah siap masak, hampir siap masak, tutup api bila dah tutup api kemudian masukkan garam dan juga terus tutup bekas tu So itu adalah salah satu cara boleh guna untuk kita pastikan supaya apa? Supaya garam iodine tadi masih lagi kekal dia punya zat nutrien dia dekat dalam masakan kita Okey, so itu adalah tadi cara-cara bagaimana untuk menggunakan garam iodine Ingat tuan-tuan dan puan-puan pastikan garam iodine letak waktu bila kita dah tutup api sebelum kita tutup bekas tu kita letak garam iodine ni kita kacau sikit dan kita tutup bekas sebab kita ambil maklum garam iodine ni dia mudah iodine ni sejenis mineral yang mudah meluap sebab tu kita nasihatkan untuk kita letak last sekali sebelum kita siap memasak tu seterusnya, alright. So ini kita berbincang tentang satu lagi nutrien yang lain iaitu berkaitan dengan serat ia merupakan komponen utama dalam pemakanan sihat. Ia memang tak dapat dinafikan. Membantu mengurangkan risiko penyakit, ya betul dan juga antara apa contoh makanan tinggi serat
sayur-sayuran, buah-buahan, roti bijirin dan juga nasi beras perang kan. So ini memang sangat-sangat kaya dengan serat ni. Kita sangat-sangat recommend untuk ada serat dekat dalam kita punya makanan kita kan. Right. So apakah faedah pemakanan yang tinggi dengan serat? Keseimbangan gula dalam darah. Ya, kita memang sangat ambil maklum. Bila ada serat, apa yang akan buat adalah dia akan melambatkan penyerapan gula dekat dalam darah kita kan. Kita dapat lihat benda ni dekat dalam kajian berkaitan dengan glycemic index kita. Bila satu makanan tu ada, bila satu makanan tu ada kehadiran serat, apa yang akan berlaku? Dia punya penyerapan gula tu akan berlaku dengan lebih perlahan. Baik. Pengurusan berat badan, rasa kenyang lebih lama. Yup, dia sangat-sangat membantu. Apabila kita makan makanan yang tinggi dengan serat, kita akan rasa kenyang dengan lebih lama kan. Dan seterusnya akan membantu mengawal tahap kolesterol kan. Apa yang berlaku bila ada serat kan, serat ni tadi dia akan membentuk satu gumpalan. Gumpalan ni tadi dia akan menarik keluar kolesterol dekat dalam darah kita kan. Kita kan maklum macam mana mekanisme kolesterol ni. Kolesterol ni akan keluar melalui kita punya gallbladder kita kan. So saya sebut bila ada gallbladder, bal ni adalah disebut sebagai hempedu. Hempedu ni diperbuat daripada kolesterol dekat dalam darah kita. So apabila ada makanan-makanan tinggi dengan serat ni tadi, apa yang akan buat? Bal ni tadi, hempedu ni tadi akan dirembeskan keluar. Benda ni tadi akan tarik keluar kolesterol dekat dalam darah kita. Ini akan membantu untuk mengurangkan kolesterol dekat dalam darah sebenarnya. Baik, dan seterusnya kesihatan usus kan, menyokong pelancaran proses pencernaan. Okey, bagaimana? Sebab kalau kita kena maklum kan, serat ni kan, dia ada jenis serat yang memang menjadi makanan kepada microbiome ataupun bakteria-bakteria yang berada dekat dalam kita punya usus besar kita kan. So bakteria-bakteria ni tadi apabila dia wujud dekat dalam darah, dia sangat-sangat membantu, especially untuk mengelakkan daripada IBS kan, irritable bowel syndrome kan. So macam-macam masalah penyakit yang dapat dielakkan. So bila ada serat ni tadi, dia akan membantu perkembangan bakteria yang baik. Bakteria yang baik ni tadi kan, bakteria yang baik ni tadi akan memastikan kesihatan kita lebih optimum Right. So ini adalah panduan diet Malaysia tahun 2020 kan. Kena ambil maklum setiap pengenali makanan perlu memahami konsep panduan diet Malaysia untuk menyediakan makanan yang lebih sihat kepada pelanggan kan. So dekat dalam panduan diet Malaysia ni kita ada 14, kita ada 14 key message dekat dalam panduan diet Malaysia ni. Baik, apa dia yang pertama? Yang pertama kita lihat daripada piramid makanan Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, ini adalah piramid makanan yang paling terbaru yang kita ada sekarang ni Baik, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kalau dulu piramid makanan kita yang bawah sekali kita ada karbohidrat, tapi sekarang ni tak. Untuk yang paling terbaru, piramid makanan yang paling bawah kita letak daripada kategori apa? Sayur dan juga buah-buahan. Dan kemudian di atasnya tu baru kita letak kepada kumpulan karbohidrat. Atasnya lagi baru ada kumpulan protein. Dan yang top di atas sekali kita letakkan daripada kumpulan lemak, minyak, gula dan juga garam Maksudnya makanan-makanan yang kita perlu kurangkan sangat pengambilannya. Right. Okay. Dan kemudian kita nak terjemahkan daripada bagaimana kita nak terjemahkan piramid makanan sihat ni kepada pinggan sihat Right. So mudahnya kita akan kata kan, banyakkan dekat dalam pinggan sihat ni, banyakkan apa? Tuan-tuan dan puan-puan boleh perhatikan, banyakkan dekat bahagian sayur dan juga buah-buahan hadkan, betul-betul hadkan. Kita kena kawal pengambilan nasi, mi, roti bijirin, produk bijirin dan juga ubi-ubian. Sebab ini adalah daripada kumpulan karbohidrat. Sebab pengambilan karbohidrat yang tinggi, kita ambil maklum akan menyebabkan gula tinggi dalam darah. Gula tinggi dalam darah dia memang akan kick, menyebabkan insulin spike. Insulin spike ni memang penyebab utama kenapa berlakunya diabetes dan juga pelbagai masalah penyakit yang lain Okey. So kita lihat bagaimana kita cuba modify tuan-tuan dan puan-puan adalah kriteria kan yang menjadikan makanan apa, dari makanan semua apa yang kita boleh buat kat sini Right. Cuba kita perhatikan nasi lemak sebagai contoh nasi lemak kan, kalau kita cuba perhatikan dalam konsep menggunakan konsep pinggan sihat ni, kita cuba hadkan nasi lemak tu kan. So dalam secawan nasi kan, separuh tu mesti datang daripada komponen sayur-sayuran dan juga suku lagi tu mesti datang daripada kumpulan protein yang kita cuba letakkan sebab ni adalah mereka peranan yang sangat penting protein untuk kita punya otot kita Right. Okay. Dan kalau lihat pada makanan yang sebelah tu kan, iaitu bagaimana kalau kata contoh macam kita makan toasty ke roti canai ke kan,
Ambil rice keping macam tu lebih kurang, dan juga lebihkan, jangan lupa tambah elemen sayur-sayuran juga kan. Dan juga protein tu boleh ambil daripada kuah dal tu. Okey, dan kemudian macam mana makan tengah hari, nasi putih, ada ikan panggang dan juga sayur-sayuran. Hadkan dekat bahagian mana tuan-tuan dan puan? Hadkan dekat bahagian nasi. Dan seterusnya kita ambil juga ikan dalam seko kan, dan juga lebihkan dekat bahagian sayur-sayuran dan juga jangan lupa tambah kepada buah-buahan sekali dekat dalam tu. Dan gandingkan sekali dengan nasi kan. So lihat bagaimana nasi ayam pun sama kan. Kita ambil suku daripada nasi kan, lebihkan kepada buah-buahan dan juga sayur-sayuran, dan juga pastikan juga pengambilan protein tadi dan juga seperti biasa gandingkan dengan air masak untuk dapatkan kebaikan yang paling tinggi, paling optimum daripada pinggan sihat. Right. Biasanya kita tengok daripada bihun sup kan, bahan-bahan apa yang kita ada kan, hadkan pada bihun ni tadi, lebihkan kepada kita punya sayur-sayuran Kalau boleh kita pelbagikan sikit sayur-sayuran ni supaya ianya menjadi lebih menarik Okey, bila kita dah gaul semua tu, dia akan jadi lebih menarik Okey, alright. So tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pengenadia makanan, kami sangat-sangat menyarankan untuk apa? Menyediakan pelbagai jenis makanan dan juga gunakan konsep pinggan sihat Malaysia dalam penyediaan hidangan yang berbungkus ataupun pre-plated So maksudnya kalau macam kita nak sediakan makanan yang kita nak pre-plate tu, kadang-kadang macam kita nak letak apa sekarang kita dah maklum bila kita ada konsep pinggan sihat tu, kita hadkan dekat bahagian mana? Kita hadkan dekat bahagian karbohidrat letak dalam satu cawan ataupun satu mangkuk Cina, lebih kurang macam tu Hadkan dekat bahagian karbohidrat, lebihkan dekat bahagian mana? Dekat bahagian sayur Dan seterusnya pastikan juga ada elemen protein dekat dalam kita punya lauk-lauk yang kita dah bungkus tu sendiri Right. So kita boleh, itu antara contoh-contoh gambar lah Okay. Right. Dan kemudian apa key message yang kedua? Menyediakan banyak sayur-sayuran dan juga buah-buahan saya just baca, kita just review sikit ni. Kita dah sebut tadi pasal sumber sayuran, buah-buahan, sumber vitamin, mineral, serat juga tu. Sudah kita dah sebut pasal serat dan kita sebut. Dan kita sebut juga pasal mineral, kita belum sebut lagi, kita akan sebut juga pasal vitamin. Okey. So bila saya sebut pasal vitamin, kita ada dua jenis vitamin tuan-tuan dan puan. Kita ada vitamin larut lemak dan juga larut air Vitamin larut lemak apa? A, D, E, K Adik itu yang mudah kita sebut Jadi dan juga kita juga vitamin larut air. Apa contoh dia? Vitamin B Vitamin B kompleks dan juga bila saya sebut vitamin B kompleks ni banyaklah. Ada B1, B2, B3, B6, B12 B9 dia terbanyak Dan juga vitamin B dan juga vitamin C. Ini adalah gandingan vitamin B Right. So bila saya sebut pasal vitamin, apakah fungsi vitamin fungsi vitamin ni adalah untuk memastikan supaya badan kita dapat berfungsi dengan secara optimal kalau kita lihat kita ambil satu komponen sebagai contoh vitamin B1 vitamin B1 ataupun lebih dikenali sebagai thiamine thiamine fungsi dia untuk mencegah satu penyakit kita segala sebagai beriberi right. So apa fungsi vitamin B1? Vitamin B1 ni dia menjadi precursor kepada sekurang-kurangnya 3 jenis enzim dekat dalam kita punya pembentukan tenaga dekat dalam badan kita So untuk orang yang selalu makan benda yang manis, sebagai contoh kalau anda pesakit diabetik kalau anda ada pesakit diabetik ataupun anda ada masalah insulin resistant ataupun berkaitan gula agak tinggi dalam darah, kebiasaannya anda akan mengalami masalah kekurangan vitamin B1 ini So vitamin B1 ni penting untuk kita punya penjanaan tenaga yang lebih efisien dekat dalam kita punya salur dekat dalam kita punya sel badan kita So biasanya terdapat dekat dalam mana vitamin B1 ni? Biasa dia terdapat dekat dalam kita punya makanan-makanan yang tinggi dengan serat. Sebagai contoh kalau kita sebut pasal beras kalau kita lihat pada beras perang, perasan tak yang bahagian warna coklat tu, itu adalah kita gelar sebagai salutan bran Bran inilah yang mengandungi tinggi dengan vitamin B1 memang sangat unik bila Tuhan jadikan karbohidrat dekat dalam satu komponen dekat dalam tu, dan juga kita ada selaput bran kat luar tu. Vitamin B1 ni sebenarnya membantu penyerapan karbohidrat yang berada dekat dalam beras yang warna putih tadi tuan-tuan dan puan-puan sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan ada diabetik ke, nampak macam ada masalah, mungkin ada masalah kawal gula dalam darah yang macam agak slightly macam agak tinggi ke, saya sangat menyarankan untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan beras yang perang ni tadi untuk jadikan sebahagian daripada amalan pemakanan Alright.
So tu saya just mention satu vitamin saja. InsyaAllah kalau ada sesi lain kita akan boleh sembang lah pasal vitamin B ni. Dan juga vitamin B, B1, B2, B3, B6, B12, right, juga B9. Dan juga, okay, so saya nak sentuh juga berkenaan dengan mineral. So terdapat juga bagai-bagai mineral yang kita perlukan. Baik. So apa contoh mineral yang kita nak datang daripada sayur-sayuran dan juga buah-buahan? Itulah kita namakan sebagai potasium. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba cari potasium. Potasium. So bila saya sebut pasal potasium, kita memerlukan paling kurang 4,700 mg potasium satu hari. Banyak tak? Banyak, sangat banyak sebenarnya. 4,700 mg potasium satu hari. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada diabetik, ada masalah tekanan darah tinggi, potasium sangat-sangat diperlukan. Dan kita dapati banyak sangat kajian, kita dapati kan, dah lama dalam 20 tahun, 10 tahun ni kita dapati bila kita bagi potasium, makanan-makanan tinggi potasium kan, kepada pasien diabetik, kepada orang yang ada masalah darah tinggi, semua indikator-indikator ni akan turun dengan mendadak. So dia terdapat banyak dalam mana? Terdapat banyak dalam tumbuh-tumbuhan. Sebab tu untuk pastikan kita pengambilan sayur-sayuran ni perlu banyak. Sekurang-kurangnya 3 cawan satu hari. Sekurang-kurangnya. Right. So bila ada makanan yang tinggi dengan vitamin, mineral, serat, antioksida, semua perkara ini dapat mengurangkan risiko penyakit jantung dan juga pelbagai jenis kanser. Kanser, kalau sebut pasal kanser, kita mesti sebut pasal sel-sel badan yang membahagi tanpa kawalan. So kita sangat-sangat memerlukan makanan-makanan yang tinggi dengan antioksida. So apa antioksida yang ada? Contoh glutathione, itu antara contoh antioksida yang ada. So apa fungsi antioksida ni? Antioksida ni tadi apa yang dia akan buat? Dia akan memberikan elektron kepada ROS, reactive oxygen species, and ROS ni tadi yang kadang-kadang dia akan menyebabkan masalah-masalah kanser ni tadi. So bila ada makanan-makanan yang tinggi dengan antioksida, dia akan bagi elektron kepada ROS ni. So ROS ni tadi akan jadi lebih seimbang. So dia akan mengelakkan daripada berlaku masalah kanser yang lagi teruk sebenarnya. Right. Kemudian pelbagaikan hidangan sayur-sayuran juga ular-ulaman, pelbagaikan pilihan buah-buahan yang segar. Pelbagaikan supaya kita ada pilihan yang lebih baik dan juga kita boleh pilih mana yang kita nak sesuai dengan selera masing-masing. Alright, okay. So saya sajian buah-buahan, ambil kan, pastikan ambil kan, ini antara contoh sajian buah-buahan yang kita garap. So bila saya sebut tentang satu sajian, contoh jambu batu setengah biji, betik nanas satu potong kan, pear cina ataupun buah apple, buah oren, anggur, pisang. Setiap daripada saiz sajian ni dia mewakili sekitar dalam 15 gram karbohidrat. Okey. Dan kemudian saiz sajian sayur-sayuran kan. Ini antara contoh saiz sajian sayur-sayuran kan. Kalau kita kata yang dah siap masak, ini dah siap masak. Kalau dah siap masak dalam setengah cawan untuk sayur-sayuran. Kalau belum masak lagi, contoh macam raw dalam bentuk ulam, kita perhatikan pada yang bahagian bawah tu, ulam tu dalam sekitar satu cawan. Dia mewakili satu sajian. Alright, okay. Pengendali makanan, tuan-tuan dan puan, sangat-sangat disarankan hidangkan sekurang-kurangnya 20%, maksudnya 1/5 daripada jumlah hidangan lauk pauk yang ada dekat tray ataupun makan sediakan tu adalah terdiri daripada kumpulan sayuran. Okey, 1/5 kita tengok situ kalau daripada 10 tray tu patutnya dalam 2 tray tu mesti tekankan pasal sayur. Alright, okey. So kami juga menyarankan tuan-tuan dan puan-puan sediakan pelbagai jenis sayur, potong sayur tidak terlalu halus kemudian hadkan bilangan sayur-sayuran yang bersantan, memasak sayuran tidak terlalu lama ataupun ulam tidak layu. Sebab kita kena faham banyak vitamin ni adalah dia sangat sensitif dengan haba. Bila kita dedahkan kepada haba ataupun cahaya terlalu tinggi, apa yang akan buat kita hilang kita punya fungsi vitamin ni tadi. Dan kemudian menghadkan penggunaan minyak semasa menggoreng sayur. Kalau boleh kita nak hadkan kehadiran minyak ni tadi.
Dan kemudian asingkan garam, serbuk asam, petis dan kicap untuk buah-buahan. Kalau boleh kita nak pastikan rakyat Malaysia ni kita dapat nikmati makanan ataupun buah-buahan yang segar. Itu kita galakkan untuk kalau boleh kita asingkan. Alright, dan kemudian sediakan nasi. Okey, ini adalah key message yang nombor 3. Nasi, bijirin, produk makanan berasaskan bijirin penuh dan juga ubi-ubian. Seperti mana yang saya sebut tadi kan. Kalau boleh kita cuba fokuskan kepada makanan-makanan yang bijirin penuh. Sebab apa? Bila saya sebut pasal bijirin penuh, dia ada selaput membran tadi. Selaput bran tadi inilah yang tinggal vitamin B1. Inilah membantu sangat-sangat untuk memastikan tenaga glukos itu dimetabolis, dicerna dengan baik, ditukarkan dengan baik sebagai tenaga dekat dalam kita punya sel badan kita ni tadi kan. Right, untuk orang ada diabetik, untuk orang ada diabetik, kebiasaannya dia akan mengalami masalah B1 deficiency kan. Masalah kekurangan B1 ni tadi kan. So galakkan sangat-sangat kan. Kalau boleh galakkan untuk pengambilan makanan yang tinggi dengan bijirin penuh ni tadi. Right. So sumber okey macam roti, nasi ni tadi, mi tadi kan. So kita kena ambil maklum juga makanan-makanan ni turut memekarkan protein dalam kuantiti yang sedikit kan. Vitamin, ya memang dia ada vitamin dan juga mineral. Memang mineral sangat diperlukan. Okey, seterusnya inilah saiz sajian bijirin, hasil bijirin juga ubi-ubian dan setiap satu saiz sajian ni dia membekalkan dalam 30 gram karbohidrat. Contoh, nasi satu cawan dah mewakili 30 gram karbohidrat. Roti putih kan. So roti putih 2 keping kan. Ubi kentang 2 biji. Okey. So mi, kuih tiaw, laksa 1 cawan, bihun 1,5 cawan, lebih kurang macam tu. Okey. So kita sangat-sangat menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan kan, antara pilihan lebih baik kalau antara roti putih dengan roti yang bijirin penuh, fokus pada roti yang bijirin penuh. Antara nasi putih dan juga nasi beras perang, pergi kepada nasi beras perang ni sebab dia ada selaput bran tadi, ada B1 tadi yang kita nak tadi. Dan juga antara biskut tawar yang biasa tu dengan biskut yang ada bijirin penuh, kita lebih galakkan biskut yang bijirin penuh ni tadi. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sangat disarankan sekurang-kurangnya sediakanlah dalam 2 pilihan makanan daripada kumpulan bijirin dan juga 1 sumber tinggi serat. So tuan-tuan dan puan-puan dapat juga pahala sebenarnya. Orang makan sedap pun sedap, pada masa sama dapat juga nutrien, dapat membantu mereka mencegah daripada masalah diabetes. So sekiranya menyediakan makanan bergoreng, kita cuba elakkan makanan itu jadi terlalu berminyak. Kita kena maklum bila kita buat makanan-makanan yang bergoreng tadi, makanan bergoreng ni tadi akan menyebabkan, dia akan menghasilkan satu end product nama dia AGE, Advanced Glycated End Product. Benda-benda ni tadi dia akan menyebabkan, bila masuk dalam badan dia akan menyebabkan tingginya ROS ataupun reactive oxygen species. Ini yang menyebabkan masalah inflammation, keradangan berlaku dekat dalam salur darah kita. Kencing manis, darah tinggi, masalah jantung semua berkait rapat dengan makanan-makanan yang bergoreng tadi. Apatah lagi, tuan-tuan dan puan-puan, apatah lagi kalau kita jenis yang guna minyak yang sama untuk kita menggoreng. Kita kena berhati-hati pada benda ni. Sebab benda yang kita buat, kita sediakan kepada orang, kalau boleh kita jadikan sebagai satu khasiat. Right, kalau boleh kita nak elakkan. Sebab bila kita dapati dekat dalam makmal, minyak-minyak yang kita goreng secara berulang kali ni, dia akan menyebabkan setiap molekul minyak ni dia akan berubah bentuk dan akhirnya dia akan jadi trans fatty acid. Kan? Bila trans fatty acid ni tadi, dia akan menyebabkan masalah apa? Akan menyebabkan masalah kepada salur darah. Salur darah boleh jadi inflammation. Boleh jadi dalam keadaan inflammation. So bila sebut salur darah inflammation, dia akan menyebabkan mudah berlaku atherosclerosis. Bila atherosclerosis ni tadi, dia akan lead, dia akan bawa kepada masalah salur darah tersumbat. Bila salur darah tersumbat ni lah, bila berlaku pada otak, stroke, jantung, penyakit jantung. So perkaitan antara minyak-minyak ni tadi yang telah guna berulang kali sebenarnya memang satu isu yang sangat besar. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong kita bantu rakyat Malaysia pada hari ini. InsyaAllah bila kita tolong orang, Allah akan bantu kita semua dalam urusan. InsyaAllah. So, key message yang berikutnya, sediakan ikan, daging, ayam, telur, legum dan juga kacang dalam jumlah yang sederhana. Right, legum, kacang dal, tempe, tahu, kacang soya mengandungi protein dan juga serat. Seboleh-bolehnya saya nak menggalakkan pada tuan-tuan dan puan-puan, pastikan daripada sumber yang
organik kan. Sebab kacang soya hari ni banyak yang bukan daripada sumber organik. Okey, dan seterusnya, okey, makanan-makanan yang lain membekalkan kan, ikan, daging, telur ayam sumber protein merupakan protein yang berkualiti tinggi. Ya, memang sumber protein yang berkualiti tinggi kan, terutama sekali daripada telur kan. Dan saya sebut pasal telur, dia ada omega 3. Omega 3 adalah anti-inflammatory kan, ataupun untuk mencegah daripada keradangan dekat dalam kita punya darah kita kan, dan juga keradangan pada sel-sel badan kita kan. Sebab bila saya sebut pasal omega 3, dia ada advance punya bentuk dia, ada EPA, DHA, semua benda yang kita perlukan dekat untuk sel darah yang baik ni tadi kan. Right. Kemudian ikan, daging kan, ayam dan semua adalah sumber-sumber protein yang agak baik kan. Okay, dan seterusnya, makanan-makanan tadi akan bekalkan vitamin dan juga mineral seperti zat besi kan. Zat besi penting untuk apa? Penghasilan kita punya hemoglobin dekat darah, salur darah kita, dia akan bawa oksigen eh. Zinc penting kat mana tuan-tuan puan? Cuba tuan-tuan perhatikan balik pada mata kita sebenarnya. Mata kita ni mengandungi banyak sangat zinc eh. Sebab tu untuk orang-orang yang ada mengalami masalah nama retina ke apa ke, antara suplemen yang diperlukan juga adalah zinc sebenarnya. Magnesium magnesium sangat, dia biasanya dia bekerja secara bersama dengan potasium tadi kan. Ingat yang saya sebut tadi, magnesium, potasium dia macam adik-beradik yang sangat rapat eh. So dia bila dia tinggi, dia akan menetralkan kesan-kesan ataupun impact akibat daripada sodium ataupun garam yang tinggi dekat dalam kita punya salur darah kita tadi eh. Right. Dan juga vitamin, thiamine, B1 thiamine, B1, riboflavin, B2 kan, niacin, B3 kan. So ini adalah antara mineral yang perlukan. B6 dan juga B12 kan. B12 sangat penting untuk kita punya kulit kita kan. Okey, seterusnya saiz sajian ikan, ayam, daging kan. Semuanya semua tinggi dengan nutrien ni tadi kan. So ini adalah, bila saya sebut pasal ni, setiap saiz sajian ni dia akan membekalkan sekitar dalam 14 gram protein 14 gram protein ayam seketul, ikan kemung seekor, telur 2 biji tuan-tuan puan-puan kan. Satu saiz sajian sama dengan 2 biji telur Right. Kemudian ikan bilis daging lembu tanpa lemak dan juga ikan tenggiri tadi Alright. Ini adalah legume ataupun kacang kacang kuda, kacang dal, kacang hijau kacang kuda, kacang dal ni adalah setengah cawan, kacang hijau dan satu cawan, tahu sekeping tempe. Tempe agak menarik cerita pasal tempe Tempe antara makanan yang agak unik sebenarnya sebab dia adalah fermented soy product. Bila kata sebut fermented soy product, ni antara makanan-makanan berasaskan soya yang kemungkinan besar dia mempunyai satu vitamin yang kita gelar sebagai vitamin K2. Vitamin K2 kalau tuan-tuan puan ingat saya sebut tadi, vitamin yang larut lemak, vitamin A, D3 yang kita nak juga datang daripada cahaya matahari, dia tukar dekat dalam badan kita, dia tukar daripada kolesterol jadi D3. Vitamin E biasa dia banyak dekat dalam kita punya minyak sawit kita minyak sawit kita sangat bagus sebenarnya, gunakan untuk kita menggoreng Right. Dan juga vitamin K. Vitamin K ni dia ada dua jenis. Dia ada K1, dia ada K2. K1 ni penting untuk anti-coagulation Kalau kita perasan anak-anak kita bila lahir bersalin dekat hospital kalau perasan mesti dia akan cucuk apa dulu kepada ni, dia akan cucuk vitamin K1 untuk membantu darah tu berhenti lepas daripada dia clamp cord tu Right. So yang tu adalah K1. Biasa sebut pasal K2, K2 ni berfungsi dekat dalam darah, dia mempunyai fungsi yang lagi mendalam sebenarnya sebab dia akan membantu elakkan daripada berlaku satu proses kita gelar sebagai dia akan membantu elakkan daripada proses calcification. Calcification adalah ataupun proses pengenapan kalsium dekat dalam kita punya salur darah kita. Itu adalah fungsi K2. Sekaligus dia akan mengeluarkan kalsium, akan mengurangkan masalah aterosklerosis, sekaligus mengurangkan risiko ke jantung, stroke. So mempunyai peranan yang sangat penting sebenarnya dekat dalam kita punya badan kita sebenarnya. Subhanallah. Dan seterusnya pengenali makanan tuan-tuan dan puan-puan disaran. Baik. Tolong sediakan hidangan kaedah rebus, kukus, panggang dan juga bakar yang tidak hangus tadi sebab apa? Bila kaedah-kaedah masakan ni tadi dia mempunyai kadar penghasilan saya sebut tadi AGE Advanced Glycated End Product yang sangat rendah berbanding dengan kaedah menggoreng garing, deep fry, tolong kurangkan Kemudian menyediakan hidangan goreng yang tidak terlalu berminyak tadi So tolong kurangkan makanan-makanan yang bergoreng, deep fry tolong kurangkan
Kemudian tambahkan sayur-sayuran dekat dalam kita punya masakan. Biar banyak, biar lebih. Sebab kita nak dapat potasium, magnesium kan. Tadi semua yang diperlukan sangat penting tadi. Kemudian menyediakan sekurang-kurangnya satu menu berasaskan legium. Bila saya sebut pasal legium, dia mesti ada kaitan dengan omega 3. Omega 3 ni kan dia akan kita sebut sebagai omega 3 atau sebutkan sebagai alpha linolenic acid kan. ALA, alpha linolenic acid kan. Alpha linolenic acid ni lah penting pada kita punya saudara kita. Dia juga terdapat dekat dalam kita punya makanan, contoh macam kalau tuan-tuan dan puan pernah dengar flaxseed, chia seed kan. Dia juga kacang, walnut kan. So dia mempunyai omega 3 yang tinggi ni tadi. So dia sangat penting untuk darah kita. Dan kemudian menyediakan hidangan ayam tanpa kulit kan, ataupun daging tanpa lemak ni tadi. Alright. Okay. Seterusnya, hidangkan susu dan juga produk tunusu kan. Susu, produk tunusu ada sumber kalsium yang mudah diserap kan. Jangan lupa kalau kita sebut pasal kalsium, kita kena ada juga satu vitamin lain iaitu vitamin D3. Vitamin D3 adalah kalsium penting masuk dalam saluran darah, tapi kita perlukan juga vitamin D3 untuk memastikan supaya kalsium yang ada tadi dapat diserap kan. Alright, okay. Dan juga pada masa sama kena ada juga vitamin K2 tadi. Vitamin K2 terdapat dekat dalam sumber-sumber haiwan lain juga dan juga dairy products kan. Kalau boleh saya nak menyarankan tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh dapatkan grass fed cow. Seperti contohlah haiwan-haiwan yang lembu ataupun kambing ke kan, kerbau ke apa yang memang hidup dia memang makanan-makanan daripada rumput. Sebab bila rumput ni tadi yang ada zat-zat ni tadi kan, zat-zat yang bersih ni tadi, bila dimakan dia akan dia akan terbentuk dekat dalam dia punya sistem badan tadi tu. Bila masuk dalam badan tu, yang daging tu yang kita makan, yang tu kita dapat benefit daripada yang kita nak tadi kan. Right. So susu, produk susu adalah sumber kalsium yang mudah diserap. Jangan lupa ada vitamin D3. Vitamin D3 datang daripada cahaya matahari yang kita dapat masa kita berada kat luar semua tu kan. Alright. Kemudian produk susu juga penting sebagai sumber protein. Yep. Vitamin A ya, betul lah. Vitamin A, riboflavin vitamin B2, B12 dan juga zinc kan. Penting zinc untuk apa? Untuk mata kan. Biasanya dia bekerja rapat dengan vitamin A, vitamin untuk zinc ya. Vitamin A dan juga zinc tadi. Alright. Seterusnya, right. So kenali jenis susu skim milk, susu rendah lemak dan juga susu penuh krim. Ini antara contoh-contoh susu lah yang ada. Setiap susu ni membekalkan sekitar dalam 8 gram protein tadi. Okey, seterusnya saiz sajian susu dan produk tunusu. Perhatikan berapa saiz sajian. Setiap satu saiz sajian ni mewakili 7 gram protein. Okey. Right. So ini antara saranan lah yang kita galakkan pengali makanan. Okey. Seterusnya, mesej yang ke-6, pengambilan makanan yang tinggi lemak, hadkan pengambilan lemak tepu kan. Right. So kandungan lemak, tenaga dan lemak tinggi menyebabkan masalah berlebihan berat badan. Kolesterol darah tinggi meningkatkan masalah jantung dan juga stroke kan. Right. Antara lemak tepu dan juga lemak trans boleh meningkatkan kolesterol darah kan. Kalau saya tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya lebih tekankan kepada isu berkaitan lemak trans fatty acid ni lah. Cuba elakkan sangat lemak trans ni tadi sebab dia berkaitan dengan masalah jantung sangat-sangat rapat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh search, boleh Google sekarang ni dekat Europe, saya ingat Europe ataupun US pun sebenarnya dia dah mula ban lemak trans fatty acid ni tadi sebab dia sebenarnya mempunyai implikasi yang sangat besar sebenarnya pada kita punya salur darah kita Juga memang sangat rapat dengan masalah jantung sebenarnya tuan-tuan dan puan right. Okey, ini antara benda-benda yang kita galakkan lah untuk berkaitan dengan lemak. Okey, saya nak sentuh poin satu je poin. Pastikan minyak masak untuk menggoreng tidak diguna lebih daripada 3 kali. Tolong sangat-sangat. Okey. Right. Mesej seterusnya, sediakan makanan yang kurang garam, sos dan juga penambah perisa kan. Garam terdiri daripada sodium dan chloride, juga terdapat dalam bentuk lain seperti MSG dan juga sodium benzoate kan. Kita kena ambil maklum dalam makanan-makanan kita pun memang dah sejak ada MSG sebenarnya ataupun glutamate ni tadi cuma bila kita ambil dalam bentuk sintetik punya glutamate kan, badan kita tak ada keupayaan untuk dia pilih nak serap ke nak buang, dia terpaksa terima saja kan. Sebab tu untuk orang-orang yang ada masalah, perhatikan tuan-tuan dan puan-puan, perhatikan balik pada mesej saya ni. Alright. Untuk orang-orang yang memang dah ada masalah insulin resistant, kencing manis bila ada
pengambilan MSG ni tadi, apa yang akan berlaku bila masuk dekat dalam badan, darah naik, kan? Apa yang akan berlaku? Insulin tadi, bila ada makanan ada MSG, insulin ni tadi akan naik sekitar dalam 3 kali ganda daripada jumlah darah yang naik tu tadi. Dan ini memiliki implikasi yang sangat besar. Dan sebab tu tuan-tuan puan-puan perasan, kalau ada setengah orang memang dia tak boleh tolerate dengan MSG. Bila makan mesti confirm makan jadi pening. Kan? Sebabkan apa? Sebab badan dia tak berupaya lagi. Kan? Sebabkan bila dah tinggi insulin tadi menyebabkan kepala jadi pening, itu menyebabkan dia tak boleh tolerate lagi dengan makan makanan yang tinggi kan MSG. Tolong tuan-tuan dan puan-puan, tolong sangat-sangat tolong kurangkan penggunaan MSG. Kan tuan-tuan dan puan-puan, sebab kaitan MSG dengan masalah kencing manis, masalah darah tinggi sangat-sangat besar sebenarnya. Right. Sodium adalah mineral yang diperlukan. Ya, memang sangat diperlukan dekat dalam badan kita kan. Tapi ingat, dia perlukan dalam kuantiti yang agak kecil sebenarnya. Bagaimana kita nak seimbangkan fungsi sodium, kita harus ada potasium. Kan? Nisbah berapa? Sepatutnya satu sodium, 4 potasium yang kita kena ambil. Kan? So potasium macam mana nak ambil banyak? Makan sayuran. Lebihkan. Kan? Paling kurang 3 cawan satu hari. Paling kurang. Right. So pengambilan garam tidak boleh lebih 1 suduti sehari. Okay. Baik, ni antara contoh makan garam dalam makanan. Ni antara makanan-makanan. Alright. Okay. Alright. Okay, kurangkan tuan-tuan dan puan-puan, kurangkan penggunaan cube kan. MSG, sos dan cube ni kat dalam makanan kita. Gunakan perisa kan, makanan semula jadi, bawang, serai, daun kari, kayu manis, cengkeh, bunga lawang, apa lagi, macam-macam lagi yang kita boleh jumpa kan. So dia adalah lebih baik sebenarnya kan. Okay. So dan juga yang bagus sekali saya nak sentuh, baca panel maklumat pemakanan pada label makanan untuk mengetahui kandungan garam. Okay. Right. Hari ni, sebelum ni kalau kata banyak yang produk makanan, kita akan jumpa dia akan tulis apa? MSG sebelum ni kan. Tapi hari ni banyak produk makanan sebenarnya dia tak tulis lagi MSG. So apa yang biasa dia tulis? Dia akan tulis apa? Modified corn starch. Apa dia? Dia akan tulis modified corn starch. Itulah juga sebenarnya MSG dekat dalam makanan kita. Boleh cuba perhatikan dekat pada kita punya label makanan tadi tu. Alright. So sediakan makanan minuman yang rendah dengan kandungan. Okay, ni mesej yang ke-8. Kita dah sentuh pasal macam-macam tadi, sekarang kita akan sentuh pasal gula kan. Macam-macam, sebarang jenis gula kita perlu hadkan. Right, gula adalah karbohidrat ringkas yang bekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap oleh tubuh. Okey, itu adalah gula. Bila saya sebut pasal gula, nama dia adalah sukrose. Sukrose buat daripada apa? Fructose dan juga glukos. 50% datang daripada glukos, 50% datang daripada fructose. Right. Gula boleh dapat semula jadi dekat dalam makanan, termasuk dalam susu, buah-buahan dan juga sayuran. Ya, buah-buahan. Durian. Ni sangat sikit topik ni. Alright. Durian ada dalam 20 gram sukros. Kan? Dalam setiap 100 gram isi durian yang kita makan tu, 20 gram adalah terdiri daripada gula, sukros. Kan? Maksudnya 1/5 daripada setiap 100 gram, 1/5. Bayangkan 1/5 daripada durian yang kita makan tu adalah kita ambil daripada kumpulan gula sebenarnya. So kita kena perhatikan balik lah kan. Right, pengambilan tu. Bukan tak boleh ambil tapi kita kena kawal pengambilan tadi tu. Right. Okay, kita perhatikan setiap jenis kuih, kuih mana yang tak ada gula kan? Mesti ada gula dan juga mesti ada tepung. Dua benda ni biasa kalau jumpa dengan saya kan. Antara benda yang kita bantu untuk pengawalan berat badan yang lebih optimum, jaga dua perkara ni. Yang pertama gula, yang kedua tepung kan. Kita dah consult dah berapa ramai pasien yang kita bantu ada masalah berlebihan berat badan dan berjaya turun berat badan. Kita kawal dua indikator ni yang paling utama, gula dan juga tepung kan. Okay, right, sediakan air kosong pilihan. So kalau boleh gula, susu dalam minuman panas kena asingkan. Jangan letak terus, asingkan. So orang boleh kawal banyak mana yang dia nak Okay, kurangkan penggunaan gula dalam makanan seperti sambal dan juga gulai
Tempoyak pun sama kan. Kita kat jalan tu ni selalu kalau masak tempoyak ni, untuk seimbangkan rasa pedas, biasa orang tambah gula kan. Tapi kita kena ambil maklum, sebenarnya gula antara benda yang kita nak cuba hadkan. Even dalam tempoyak yang kita dah buat, yang kita dah masak, yang kita sebelum gula tadi tu pun memang dah ada gula. Sebab durian tadi kan memang dah ada gula sebenarnya. Right. Okay, sediakan pilihan kuih-kuih yang merendah gula. Contoh kuih apam, kuih kasuri itu adalah pilihan yang lebih baik sebenarnya. Alright, penyediaan makanan yang berkrim bersalut gula. Contoh macam donat kita tadi tu, kalau boleh kita kena kurangkan gula tadi tu. Right, mesej yang berikutnya, yang ke-9. Lama ni tuan-tuan dan puan. Saya sembang kat sini dengan tuan-tuan dan puan ni, dah 45 minit ni. Okay, sediakan air kosong setiap masa kan. Air kosong tolong kan. Air komponen utama dalam tubuh manusia. Air kosong dapat kan, sediakan air kosong, okay, so kita akan dapat menggalakkan pengambilannya kan. So bila ada air, membantu proses pencernaan, penyerapan zat makanan, pengangkutan, perkembangan toksin dalam badan dan sarana pengambilan air kosong adalah sekitar 1.5 hingga 2 liter dalam satu hari. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masalah kidney stone kan, ada masalah batu karang pada buah pinggang, pengambilan air wajib lebih banyak, dalam 2 hingga 3 liter. Right. Okey, pengenalan makanan disarankan mempromosikan air kosong, menghidangkan air kosong secara percuma. Kita sangat-sangat menggalakkan Alright, memastikan penyediaan makanan dan minuman yang selamat dan juga bersih kan. Ini adalah key message yang berikutnya. Penyakit. So kita perhatikan, kita ada kolera, kita ada typhoid kan, kita ada Staphylococcus aureus kan. Ini antara penyebab-penyebab pada masalah kan. Right. Masalah penyakit-penyakit lah daripada bakteria ni tadi kan. So bakteria-bakteria ni tadi kita maklum dia akan menghasilkan toksin. Toksin ni sebenarnya bahaya kepada tubuh badan kita kan. Okey. So dapat dielak dengan menyediakan makanan dan dengan makanan yang kita masak dengan sempurna kan. Sebab tu kalau perasan kita punya pegawai teknologi makanan juga tim unit food tadi kan, untuk pejabat kesihatan biasa dia akan check kan. Lebih daripada 4 jam dah tak boleh dah hidang. Itu untuk mencegah daripada masalah-masalah penyakit toksin ni tadi daripada makanan tadi daripada bakteria dekat dalam makanan ni. Alright. So seperti biasa, amalkan kebersihan, keselamatan, pakailah apron penutup kepala untuk elakkan pencernaan. Pakai sekali dengan sarung tangan ni tadi sangat-sangat penting. Right, yang mesej yang berikutnya, baca maklumat pemakanan pada label produk makanan kan. So bila kita baca, kita boleh buat pilihan lebih baik ni tadi. Okay, sebagai contoh untuk bahagian pemakanan, kita ada sediakan label HCL, Healthier Choice logo kan. So kalau tengok pada kalau tuan-tuan perasan, kalau pergi ke pasar raya sebagai contoh kan, produk yang sama, jenama A dengan jenama B kan. Kalau ada pilihan ni, kalau ada yang HCL ni, pilih dia sebab dia memiliki nutrien yang lebih baik. Contoh kan, apa yang kita lihat, apa yang kita pertimbangkan untuk bagi label ni pada produk ni tadi, bila dia lebih rendah gula, lebih rendah lemak, lebih rendah garam, lebih rendah kalori kan, lebih tinggi serat contoh kan. So bila ada elemen-elemen ni tadi, kita akan bekalkan dia, kita akan kurniakan dia dengan satu cert, kita bilangkan sebagai healthier choice kan, logo kan. So ni adalah pilihan yang lebih baik bila kita melihat barang-barang dekat pasar raya. Okey. So baca label sebelum beli produk kan, beri keutamaan kepada produk yang ada HCL ni tadi kan, healthier choice logo ni tadi. Right. So okey, ni adalah antara 9 prinsip penyediaan hidangan sihat kan. Yang pertama, sediakan air kosong sepanjang majlis. Yang kedua kan, susu, gula, kalau ada kopi, teh, tolong asingkan. Jangan letak sekali, asingkan supaya orang boleh pilih kan. Nak letak banyak mana, ataupun setengah orang memang dah amalkan tak minum, tak letak gula dalam kopi ataupun teh Itu sebenarnya adalah antara amalan yang lebih sihat sebenarnya. Right, so jom kita kenali beberapa jenis susu dekat dalam tin. Kita ada susu pekat manis, kita ada susu isian pekat manis kan. Kita juga ada susu krema manis, kita ada krema bukan susu. Ini antara contoh-contoh susu dalam tin kan, yang kita ada Right, yang berikutnya, sajikan buah-buahan segar kan. Kalau kita tak naklah buah-buahan dalam tin so boleh kita dapatkan buah-buahan yang segar Ini lebih
baik sebenarnya kan. Right, sajikan sayur untuk hidangan dan juga makanan utama kan. Pastikan kena ada sayur kan. Okey. Kemudian sajikan lauk buah-buahan ikut saiz hidangan yang kita sarankan ni tadi kan. Okey, kita dah recap ni tadi benda ni tadi ya. Okey, pastikan ada ikan, ayam kan. Buah-buahan ikut saiz hidangan yang kita sarankan tadi. Right, so apa contoh saiz hidangan kan, kalau boleh kita pastikan yang saiz hidangan lebih kecil ni tadi dalam 30 gram hingga 50 gram sebiji untuk paus sebagai contoh kan. Contoh macam kita tengok kuih ni tadi kan, antara yang saiz besar dengan saiz kecil, kita bergalakkan dalam sekitar dalam 30 hingga 50 gram sebiji untuk kuih kan. Okay. Alright. Yang berikutnya, sediakan dan pamerkan label kalori pada setiap hidangan supaya apa? Supaya orang bila nak makan tu dia perhati, dia jaga beringat. Tak adalah ada tambah ambil sampai 2 kali kan, daripada yang tak sepatutnya Alright. Okay, yang berikutnya, kurangkan gula, garam, minyak dalam penyajian hidangan. Elakkan perasa, pewarna, tiruan. Tolong sangat-sangat kurangkan benda-benda ni tadi Okay, so tidak menghidangkan makanan yang proses. Kita ambil maklum makanan-makanan yang proses ni tadi sangat-sangat tidak sihat dekat dalam badan. Memang berkait rapat dengan masalah kanser. Tolong tuan-tuan dan puan-puan Baik, so kita dah sentuh tadi kan, kena dengan panduan diet Malaysia, pilihan makanan, pilihan sihat. Ingat, kurangkan gula, garam, lemak dalam makanan itu saja. Terapkan 9 prinsip penyajian hidangan sihat tadi. Dan tuan-tuan dan puan-puan, memainkan peranan yang sangat penting dalam pencegahan penyakit berkaitan dengan pemakanan. So, dia mempunyai satu implikasi yang besar sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya adalah frontliner untuk menyediakan penyediaan hidangan yang lebih sihat untuk kita punya klien-klien kita kepada rakyat Malaysia. So, baik, itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya Muhammad Fahim Bacok, pegawai pemakanan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat nak dengar lagi talk saya berkaitan dengan pemakanan, insyaAllah kita boleh share lagi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh berhubung kat saya melalui Pejabat Kesihatan Daerah Jerantuk. So, itu saja daripada saya. Adios. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.